A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لي فتوح العارفين وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك نستغيث بك يا أرحم الراحمين فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد 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 صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawatkan dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Madrasah Ar-Rabbaniyah Krubong. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mana takbir. Allah Akbar. Hai semua yang dikasihi Allah Taala. Insya-Allah seperti biasa kita akan berkongsi pada malam ini untuk bicara seterusnya daripada tajuk kita Sabar Itu Cinta. Sementara kita menunggu kawan-kawan, sahabat-sahabat kita untuk bersama pada malam ini, insya-Allah kita sama-sama ya baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan setiap daripada majlis ilmu yang kita ikuti dipermudahkan Allah Ta'ala untuk berbuat kefahaman. Baik, sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma syrah sururana bil iman wa anzil ala qulubina sakinatan. Allahumma ighfir lana hubana wa khatayana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma syrah sururana bil iman wa anzil ala qulubina sakinatan ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin birahmatika nastaghiitsu bika arhamar rahimin faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik semua yang dikasihi Allah Taala, selamat menyambut nisfu Syaban. Memasuki fasa pertengahan dalam bulan Syaban ini, dan yakin dan percayalah bahawa kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan melalui tempohnya 15 hari lagi untuk bertemu dengan Ramadan. Wa ballighna Ramadan ya Allah, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan insya-Allah taala, aminin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Baik. Semua yang dikasihi Allah Taala.
yang baru bersama dengan saya seperti biasa adalah mulakan majlis ilmu dengan masing-masing membaca Al-Fatihah, masing-masing membaca Al-Fatihah dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan setiap perkongsian ini Allah rezekikan kepada kita kefahaman. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita masuk hari siri yang kelima lah kan. Siri yang kelima, sabar itu cinta, pada bahagian yang kedua. Apa tu tajuk dia? Kesabaran terpuji itu ada pada waktunya. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, pertama dan selamanya saya betul-betul minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Tengku Putih TV, sahabat lama. Waalaikumsalam. Oh, ni sahabat lama juga ni, Fadli Muhammad Syekh. Tabarakallah akbar. Sama kita berdoa alhamdulillah. Syekh mana ada Syekh Kabirnya. Fadli Muhammad ni sekolah, satu sekolah dulu, daripada sekolah menengah. Amin Dira Putra ni sahabat lama ni, masya-Allah. Mudah-mudahan sihat walafiat. Baik, alhamdulillah. Daripada Rita Mustafa, alhamdulillah khair. Baik, saya adalah orang yang mohon maaf kepada yang mengikuti saya malam semalam atas beberapa kelemahan dari sudut teknikal, dengan suara yang agak bermasalah. Kemudian pengajian tak habis. Malam semalam pengajian kita tak habis kerana bateri telefon habis lebih awal sebelum majlis ilmu berakhir. Dia dulu yang habis, menyebabkan yang malam semalam tu, rekod yang malam semalam tu tak dapat diteruskan. Maka minta maaf sangatlah, minta maaf sangat atas kelemahan-kelemahan tertentu itu. Jadi sepatah lalulah malam ini saya sambung pembelajaran kita yang malam lepas, kesabaran terpuji ada waktunya. Okey, baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, topik kita yang telah dibincangkan untuk kepada siri yang seterusnya ini adalah berkenaan dengan sabar. Baik, sabar, dan ada satu perkara yang mana perlu kita ambil maklum dan cana untuk kita mempertingkatkan ke dalam diri masing-masing. Suka saya ingatkan bahawa sifat sabar ini ada pada seluruh umat manusia, yang mana sifat sabar ini melihat ke atas individu itu sendiri, kecenderungan dia untuk mengaktifkan untuk lebih baik, ataupun sifat sabar itu ke atas masing-masing melalui satu fasa seperti mana biasa sahaja tanpa di-upgrade, menyebabkan kesabaran setiap daripada kita akan yang sepatutnya terpuji akan jadi terkeji. Zahiyas, masya-Allah, alhamdulillah, jelas elok malam ni, alhamdulillah. Seharian tadi praktikal, test suara, alhamdulillah, Allah memudahkan urusan. Alhamdulillah. Jadi saya bagi tahu mana-mana yang baru sama dengan kita pada malam ni, mulakan majlis ilmu dengan baca Al-Fatihah. Dan saya memohon maaf kerana malam semalam majlis ilmu tak sempat nak habis, bateri telefon habis lebih awal. Jadi rekod yang malam semalam tu agak bermasalah, menyebabkan tak ada simpanan. Jadi siapa yang mencatat malam semalam tu, alhamdulillah adalah sesuatu kan. Dan seperti biasa saya maklumkan juga, untuk majlis ilmu kita dan sabar itu cinta, saya cadangkan bersama dengan semua yang dikasihi Allah Ta'ala, ada mushaf, ada Quran, letak bersama untuk kita belik dan buat nota, ataupun ada nota untuk buat catatan. Mudah-mudahan mudah untuk kita amalkan. Baik, sepatah lalu perbincangan malam semalam, sepatah lalu ya, saya tak bahas, cuma nak bagi satu peringatan adalah untuk rekod, kita bincang daripada surah Ar-Ra'd ayat 22. Kita bincang daripada surah Ar-Ra'd ayat 22, dicapahkan lagi, dikembangkan lagi untuk mengambil pemahaman
tentang sabar terpuji itu, tentang sabar yang terpuji. Bila masa dia akan menjadi terpuji dan bila masa dia akan jadi keji, yakni sifat sabar yang masya-Allah tabarakallah yang tak sepatutnya ada. Sebabnya sabar ini adalah suatu perkara yang terpuji. Okay, baik. Daripada surah Ar-Ra'd Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasani sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Ada 4 perkara yang dibincangkan daripada ayat ini yang mana menjadi sabar itu terpuji. Pertama adalah tentang setiap daripada orang yang mengurus kesabaran dirinya, mencapai kepada tahap kesabaran dan mencapai kepada penyabar, dan orang itu menguatkan kesabaran dirinya, dengan orang itu mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Pertama, redha terpecah kepada 2. Redha hamba kepada Allah, yakni hamba itu tidak benci, tidak menerima dengan sebaik mungkin qada dan qadar yang berlaku ke atas dirinya. Dan pada sudut saya alhamdulillah kita terimalah kan apa yang berlaku malam tadi. Terima, masya-Allah tabarakallah. Bincang tentang sabar, saya diuji kesabaran saya. Macam mana saya berurusan dengan gadget ini. Tiba dengan caranya pelbagailah dengan lainnya tak berapa nak cantik, maka saya diuji kesabaran diri saya untuk menyampaikan sesuatu kepada hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Baik, bincang tentang redha ada 2, iaitu redha hamba Allah, redha hamba kepada Allah, yakni hamba itu tidak benci kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Kemudian redha Allah kepada hamba, yang mana Allah Ta'ala akan memastikan hamba itu adalah hamba yang sentiasa mentaati perintah, dan hamba itu adalah orang yang meninggalkan segala larangannya. Jadi oleh demikian kita mengharapkan keredaan Allah, bukan mengharapkan keredaan manusia. Kerana manusia yang mengharapkan keredaan Allah Ta'ala, walaupun dibenci manusia, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan-keperluan dirinya dengan dunia ini dan juga dengan manusia. Saat orang itu mencari keredaan manusia, maka Allah serahlah diri dia kepada manusia, maka dia carilah. Berkatanya itu maksud daripada hadis, dan seperti berkatanya Imam Syafi'i, mustahil dan tiada ada jalan manusia untuk mencapai keredaan manusia melainkan dirinya sendiri adalah orang yang berusaha membuat yang terbaik, menunjukkan sikap yang terbaik kepada manusia, maka saat itulah dia akan memenuhi setiap daripada keperluan-keperluan keredaan Allah Ta'ala. Okey, baik. Semua sekali yang bersama dengan saya, seperti biasa mulakan dengan Al-Fatihah. Okeylah. Baik, insya-Allah yang kedua kita bincangkan sabar itu terpuji bila mana saat orang itu mendirikan solat. Beza antara mendirikan solat dengan mengerjakan solat. Baik, kita dah bincang malam semalam, cuma saya pakai sebagai peringatan yang bersama dengan saya pada malam yang pertama kali ke nak bincangkan. Okey, rujukan kita daripada surah Taha ayat yang ke-100, surah Taha ayat ke-132. Okey, kemudian daripada kita bincang daripada surah Al-Baqarah ayat 153. Okey, boleh Al-Baqarah 153. Kenaan ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Kita bincang bagaimana perkataan ma'as sabirin itu, keutamaan kata diri kita nak sangat Allah bersama-sama dengan kita, kerana kita adalah orang yang berusaha untuk mempertingkatkan kesabaran dalam diri kita. Baik, kemudian ringkas ya, kita bincang tentang sedekah. Kita bincang tentang sedekah yang menjadi sifat yang terpuji bagi orang yang mengamalkan kesabaran itu dengan sebaik mungkin berkenaan dengan sedekah. Apa yang berlaku? Dia kata Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga ayat 263. Dalam surah Al-Baqarah ayat 263, yang mana saat kita didatangi oleh peminta sedekah, macam mana kita menjadi seorang penyabar ataupun seorang yang sabar, dia itu terpuji saat dia didatangi oleh orang yang minta sedekah. Maka Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim.
Maka perkataan yang baik dengan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan hati. So, nak bagi tahu bahawa saat kita didatangi orang-orang yang meminta sedekah, maka apa yang kita buat? Maka kesabaran kita terpuji saat kita boleh santuni mereka dengan sebaik mungkin. Namun saat kita mengherdik, kita marah, buat muka tak cantik, buat muka tak puas hati dan berbagai, saat itu kesabaran dalam diri kita menjadi terkecil. Boleh? Kita dah bincang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua yang kasih Allah Ta'ala bersama dengan saya, mulakan dengan Al-Fatihah. Kita bincang tentang kesabaran yang terpuji. Kesabaran yang terpuji. Baik, ada empat. Ada empat. Pertama adalah orang yang mengharapkan keredaan Allah. Kemudian orang itu mendirikan solat. Kemudian orang itu dalam sudut infak dan sedekahnya itu adalah sedekah yang mana dia sedekah dengan penuh keikhlasan diri, dia mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dia meyakini bahawa setiap daripada sedekahnya itu tidak akan mengurangkan harta dirinya, dan dia mudah untuk memberi kemaafan kepada orang lain. Kemudian saat dia merendahkan diri, saat itu Allah akan mengangkat dia ke atas darajah yang lebih baik. Ini adalah semua daripada perkara-perkara yang terpuji. Baik. Kita sambung malam ini yang keempat, perbincangan daripada kesabaran yang terpuji itu ada masanya, ada waktunya. Pada perkara yang keempat berkenaan dengan menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, rujuk juga kepada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-22. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-22, iaitu وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنِ سَيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Pada lafaz وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةِ, iaitu orang-orang yang mana dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Okey, masya-Allah, tabarakallah sun khaliqin. Yang mana semua yang dikasihi Allah Ta'ala, menolak kejahatan ini dengan kebaikan. Saya dah kongsi dalam pertemuan yang lalu. Namun kita kuatkan lagi saat mana kita nak mencapai kepada satu yang dipanggil kesabaran yang terpuji. Okay. Perkara ini saya dah ulang sangat-sangat, nak minta semua sekali yang bersama dengan saya, hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, peringatan untuk saya dan peringatan kepada semua sekali. Hadirin nak memahami tentang sabar, tolong faham dengan nilai Al-Quran dan hadis, dan juga perkataan perbincangan daripada para alim ulama. Bincang tentang sabar kena bincang mengikut standard ilmu. Okay. Bincang tentang kesabaran tak boleh nak faham dengan cara kita, sebab banyak perkara akan berlaku salah faham. Tentang sabar. Okay? Tentang sabar. Ini contoh yang selalu saya sebut. Sampai satu keadaan manusia saat dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang Masya Allah Tabarakallah, seperti mana yang kita lihat dalam kes COVID-19 sekarang ni. Seorang perempuan itu kematian suami kerana positif dan meninggal. Mudah-mudahan Allah tempat di kalangan orang beriman. Kemudian dia dapat maklum ayahnya pula juga positif, dan dirinya sendiri, seorang isteri juga, ini adalah COVID-19 positif. Maka dia dilanda dengan ujian yang berat. Kematian ahli keluarga. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sekiranya kita bincang tentang kesabaran mengikut faham kita, cara kita, emosi kita, marah kita dan pelbagai, sehingga ada manusia akan berkata, apa dia? Sampai bila aku nak kena sabar? Sedang kita bagi tahu tadi tentang apa dia? Innallaha ma'as sabirin. So, bila kita fahamkan sabar mengikut konteks Al-Quran tentang kalamullah, kefahaman kita dari sudut bicara Rasulullah dan para sahabat, dan juga contoh-contoh yang datang seperti yang kita dah bincangkan malam semalam,
maka kita akan fahamlah bahawa sabar ni satu perkara yang istimewa. Sampai sabar ini adalah satu anugerah. Anugerah yang Allah Ta'ala rezekikan khusus kepada kita orang yang benar beriman. Allah Akbar. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita kena fahamkan baik-baik, bincang elok-elok. Jangan letakkan emosi di hadapan untuk membicarakan tentang sabar. Itu pesanan, sungguh-sungguh. Saya pesan pada diri saya dan saya pesan kepada yang bersama dengan saya yang ambil tahu dan mula kita nak belajar tentang ilmu tentang sabar ini. Saya nak bagi tahu awal, bincang tentang sabar jangan letakkan emosi di hadapan, tapi letakkan ilmu. Letakkan ilmu, insya-Allah akan bertemu bagaimana Allah rezekikan kepada kita suatu nilai yang cukup hebat, masya-Allah tabarakallah, yang mana anugerah yang terindah, yang terbaik daripada Allah Ta'ala ke atas diri kita saat Allah tingkatkan atau masukkan ke dalam jiwa dan hati kita kesabaran. Dan lebih-lebih lagi yang kita dapat adalah ketenangan. Ketenangan. Dalam surah Al-Fath Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan Allah Ta'ala, dialah Allah Ta'ala yang memasukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman ketenangan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, apa poin yang kita nak bincang? Pasal yang keempat dalam perkara kesabaran yang terpuji ini, yang mana tindakan setiap daripada kita semua, saya dan semua sekali, hasil tindakan dia setelah dia memperoleh suatu ketenangan, maka hasil tindakannya insya-Allah dalam kawalan. Tindakan dia dalam kawalan. Sekiranya keseluruhan emosi dia ini tidak diuruskan dengan baik, tidak diuruskan dengan kesabaran, tidak adanya ilmu sabar di hadapan, maka saat itu tindakan dia bukan lagi melalui fasa ketenangan, tapi apa yang telah berlaku ke atas diri kita selama ini. Bicara tentang sabar adalah bicara tentang bagaimana kita melontarkan perkataan, bagaimana kita menunjukkan sikap, tingkah laku dan apa sahaja yang dari sudut pengalaman diri masing-masing. Pengalaman diri masing-masing. Saya yakin dan percaya saat bagaimana terluahnya sebuah emosi yang saat dalam diri kita saat itu tidak terlepas dari sudut ketenangan. Dalam perbincangan yang lalu kita dah bagi tahu dua syarat utama saat kita nak beroleh kesabaran ini. Pertama, minta langsung dengan Allah Ta'ala dengan doa yang khusus. Allah Ta'ala ajarkan kita secara khusus doa untuk memperolehi sifat-sifat sabar. Apa dia? Okay, daripada surah Al-Baqarah ayat 250, Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surah Al-A'raf ayat 126. Kemudian kita minta dengan azam yang sungguh-sungguh nak menjadi seorang yang penyabar, seperti mana yang Rasulullah bagi tahu, wa man yusabbir wa man yatasabbar yusabbirullah. Sesiapa yang berkehendak untuk memperoleh kesabaran, maka Allah anugerahkan kepadanya sifat sabar. Syarat dia nak. Okey, baik. Maka saat inilah semua yang dikasihi Allah Ta'ala dalam fasa yang keempat, kepujian kesabaran itu terpuji bila mana saat dia boleh menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. So macam mana kita nak kukuhkan perkara ini adalah perkara yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Bukan dapat pujian daripada manusia tau. Pujian daripada manusia ni setelah mereka itu melihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, masuk-masuk tu kata handsome. Anta pun handsome juga, Syekh Mak Yusuf. Syekh, tabarakallah, terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Baik, macam mana kita nak meyakini bahawa saat kita boleh menolak setiap kejahatan itu dengan kebaikan, kita mendapat pujian daripada Allah Ta'ala. Pujian daripada manusia biasanya dah fasa yang ke berapa, tak ada dah ranking kot. Dan kita orang yang beriman sebenarnya dia tidak meletakkan mengharapkan pujian daripada manusia itu lebih utama, tapi adalah di mana kita mengharapkan
satu perkara yang mana kita faham daripada perbincangan innallaha ma'as sabirin. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti biasa, saya ingatkan kita mulakan majlis semua setiap masing-masing yang baru bersama dengan saya dengan membaca Al-Fatihah dan bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita kefahaman. Baik, pengukuhan. Okey, pengakuan bahawa fasa yang keempat daripada surah Ar-Ra'd yang mana Allah Ta'ala bagi tahu wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, setiap orang yang boleh menolak kejahatan dengan kebaikan, maka kita lihat bagaimana Allah mengukuhkan hujahnya ini dengan sebaik mungkin daripada semua dikasih Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala surah Fussilat ayat 34. Aswad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aswad, Masya Allah. Tengok sebut jaga Aswad, teringat minyak yang Aswad hadiahkan pada umrah tahun lepas 2019. Terima kasih. Selamat bersama dengan saya majlis ilmu kita, sahabat itu cinta. Jom sama-sama tengok surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 34, surah ke-41. Okey. Kalau untuk mendapat kepujian yang kesabaran terpuji dari sudut perkataan, ambil daripada ayat 33. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Okey, baik, itu kita bincangkan datang. Cuma nak bagi tahu situ dari sudut kepujian, dari sudut sahabat yang terpuji pada perkataan. Baik, perbincangan kita adalah bila mana menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Firman Allah Ta'ala ayat ke-34. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sadaqallahu azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Yang ini dah Allah ajar dan Allah puji. Yang mana saat orang itu boleh menolak kejahatan dengan kebaikan. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Ini jelas. Ini jelas. Mana yang baik, mana yang tak baik, kita pun tahu dah. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala telah melalui fasa ini. Mana kebaikan yang boleh kita teruskan dan bertingkatkan dia, mana kejahatan yang sepatutnya kita tinggalkan dan kita tidak akan buat lagi selama-lamanya. Semua ini adalah satu daripada fasa kehidupan kita semua. Kita dah tahu semua, baik, jelas. Sebab itu Allah kata wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Mana hak baik, mana hak tak baik, selesai. Tapi bila ditanya, satu ketika ditanya, apa beza antara sabar dengan redha? Ini kedua-duanya perkara yang baik. Kita serasikan sahaja. Semua ini berkaitan. Kita tidak membezakan orang baik, orang yang sabarnya begini, orang yang redanya begini, orang yang ikhlasnya begini. Kita tak membezakan. Kita serasikan ke semua sekali sebab ia berkaitan. Baik, bila kebaikan dengan kejahatan, okey, kena bezakan. Siang dan malam kena bezakan. Siang buat apa, malam buat apa. Macam tu dah. Sedap dengan tak sedap, semua tahu. Cantik dengan tak cantik, semua tahu. Boleh nak bezakan apa semua sekali kan. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka idfa', sambung ayat. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, ingatkan akan datang sekiranya ada kesempatan kan, sediakan nota dan buku dengan mushaf Quran sekali untuk kita buat catatan. Baik, idfa' billati hiya ahsan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga ini hadirin, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sehingga kan orang yang ada rasa permusuhan kat atas diri kita, sehingga orang yang merasa tidak puas hati dengan kita, orang yang benci, orang yang Masya Allah tabarakallah dia dengan kita ni, Allahu Akbar. Seperti yang saya kisahkan, saya ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang sebelum ini, bagaimana seorang hamba Allah Ta'ala itu yang provok saya masa sekolah menengah tu, sekolah Hamid Indra Putra. Sahabat saya tadi Fadli pun tahu, sahabat saya tu sampai sekarang saya berkawan dengan dia. Tapi masa tu dia provok saya macam mana. So semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka saat orang itu
yang mana penuh hasad dan dengki ke atas diri kita, kita tahu pula dirinya, kita tahu keadaan dirinya pula, maka kita boleh santuni dengan baik. Tengok apa yang Allah jamin kepada kita. Ka'annahu waliyun hamim. Dia itu akan menjadi apa? Temannya setia. Dia akan menjadi waliyun, pembela kepada kita. Dia akan menjadi orang yang boleh menjamin kat diri kita. Dia akan bela kita. Ini janji Allah Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala. Saya boleh bercerita dengan begitu yakin sebab saya melalui fasa ini. Saya melalui fasa ini. Ini cerita lama sebenarnya. Tapi nak bagi tahu saya pernah melalui fasa ini. Kerana satu ketika, ini sambung sikit. Kawan saya tu yang mana selama ni dia bermusuh dengan saya sehingga dia dah menjadi kawan baik, dah menjadi sahabat pada diri saya. Dia tahu saya duduk di rumah sewa di sekolah Amir Indra Putra Bagi Kubur Besar ni. Saya duduk rumah sewa. Ada seorang daripada hamba Allah Ta'ala ni tak tahulah apa yang dia tak puas hati dengan saya. Dia campakkan beg saya dan apa-apa sahaja daripada keperluan yang hak peribadi saya, dia campak keluar daripada rumah yang kami duduk itu. Tak tahulah apa dia tak puas hati apa. Bila saya balik daripada sekolah, saya tengok barang saya ada kat luar. Saya tanya ke dia, kenapa buat macam ni. Dia tak jawab apa, cuma dia kata tak suka. Kamu keluar cari rumah lain. Alhamdulillah ada kawan yang berhampiran dengan pondok itu, ada kekosongan, terus saya masuk. Cerita ni apa? Kawan saya yang dia provok saya tu, satu ketika dulu dah jadi sahabat, dia tahu cerita ini. Dia cari orang yang campak pakaian saya, beg saya, dia pergi cari orang itu. Dia kata kat saya, Hafiz, tolong bagi tahu kat aku, orang mana yang buat, orang mana yang berani campak beg kamu, bagi tahu aku nak pergi cari. Saya masa tu nak cover lain kot, ataupun berasa macam tabarakallah, tahu macam mana. Saya kata kalau setakat nak pergi belasah aku tak panggil kau pun tak apa, aku boleh buat sendiri. Gitu saya kata kat dia. Sebab yelah apa, dia pun tahulah apa yang berlaku kan. Alhamdulillah, dia apa dah? Ka'annahu waliyun hamim. Saat itu dia berada di hadapan, dia menjadi pembela untuk saya. Dia cari orang yang tak puas hati dengan saya tu. Sama ini dia adalah musuh kalau kira-kirakan. Tapi kita santuni, kita buat dirinya adalah saudara kepada dirinya, sehingga Allah Ta'ala meletakkan satu perkara dalam diri orang itu, suatu perasaan, Masya Allah, tabarakallah. Sehinggalah pepatah ada yang berkata, berhujah dengan si bodoh itu menjadi bodoh. Hujah dengan si bodoh itu akan jadi bodoh. Maka siapa akan lihat bodoh? Orang akan nampak siapa yang bodoh. Kita yang berhujah dengan orang bodoh, itulah akan nampak kebodohan kita. So maka orang yang bodoh pula, ini kaedah hadirin. Ini kaedah untuk guru kita, ahli-ahli ulama ajar mudah-mudah kepada kita. Apa dia? Orang bodoh dia berkehendak kepada berbahas. Ahli ulama, guru ajar mudah, dia kata apa? Orang bodoh dia berkehendak kepada berhujah. Dia kehendak kepada berhujah. Dia suka kalau orang dia provok, kita bantah dia balik, kita bantai dia balik, dia suka. Dia suka. Dia suka macam tu. Namun kalah dia di mana? Kalahnya saat kita mendiamkan diri. Saat mana kalah dia? Saat kita mendiamkan diri. Dia tak boleh nak kata apa dah. Kan? Tak boleh nak kata. Kalah dia kat situ. Maka tolong jadi orang yang matang. Tolong jadi orang yang bijak. Kita. Siapa yang bijak? Saya. Siapa orang matang? Saya. Bukan saya rujuk kepada diri saya. Tak. Ini antara kaedah yang saya guna pakai dalam training-training. Bila tanya, siapakah orang beriman? Saya. Semua yang berpandang saya, yang bersama dengan saya malam ini, adalah orang yang bijak. Maka letak pada diri, siapakah orang yang matang itu? Saya. Soalannya macam itulah. Baik. Jelas ya? Maka nak bagi tahu keadaan ini, tengok ayat ke-35. Ayat 35 surah Fussilat ayat ke-35. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Sadaqallah azim. Okay, baik. Ada soalan tu. Daripada sahabat Aswad. Kadang-kadang provokasi membuatkan kita hilang kesabaran. Apa patut kita buat untuk kekalkan kesabaran dalam diri? Masya Allah. Jawab kat sini, tabarakallah. Panjang tu. Membuatkan
hilang kesabaran, hilang keupayaan sabar. Okey, baik. Aswad kena tengok kuliah-kuliah yang sebelum ini, istilah-istilah yang saya gunakan, yang mana kita maknakan sabar itu iman, jangan sebut ataupun latih pada diri, jangan sebut hilang sabar seolah kita maknakan hilang iman. Betul, hilang keupayaan sabar, masih ada iman tapi menipis. Okey, baik. Baik, cerita provokasi ni hadirin semua yang kasih Allah Ta'ala. Sebab tu saya kata awal-awal lagi, kalau nak bincang tentang ilmu tentang sabar, kena bincang dengan ilmu. Nak cerita tentang kesabaran, dia tidak boleh berbincang dengan emosi. Dia tidak boleh mari bincang dengan akal kita semata-mata tanpa landasan ilmu. Menyebabkan kita akan meletakkan sifat yang terpuji ini salah pada tempatnya dan sampai terfitnah ataupun sampai nama Allah Ta'ala As-Sabur, nama yang ke-9 dari ke-99. Nama Allah Ta'ala As-Sabur yang maha penyabar itu, Masya Allah, tabarakallah, kita meletakkan atau kita pinggirkan pada tempat yang tak sepatutnya. Yazubillah. Iaitu saya ulang lagi sekali, perbincangan tentang sabar mesti bincang dengan ilmu, tidak boleh bincang dengan akal kita semata-mata tanpa landasan ilmu, atau dengan emosi semata-mata tanpa landasan ilmu. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sambung semula surah Fussilat ayat ke-35. So, macam mana orang itu boleh menolak kejahatan dengan kesabaran? Wa ma yulaqqaha, dan sifat-sifat yang baik itu. Sifat apa? Sifat yang terpuji itu. Sifat yang dia boleh menolak kebaikan, kejahatan itu dengan kebaikan. Yang mana dia boleh berbicara dengan ketenangan. Sifat-sifat yang itu tidak akan dianugerahkan. Tidak akan dianugerahkan. Sebab sabar itu, kesabaran itu, penyabar itu adalah suatu anugerah. Sabar sifat manusia. Semua manusia ada sifat sabar. Islam ke, tak Islam ke, beriman ke, tidak beriman ke, tidak beriman ke, sifat sabar dah sedia ada. Namun untuk kekal dia dalam kesabaran, dikuatkan kesabaran dirinya sampai dia tahap menjadi seorang yang penyabar, maka semua ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Maka anugerah ini tidak akan diperolehi kecuali illallazina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Yang mana sabaru, orang yang menguatkan, mengukuhkan kesabaran dalam dirinya. Maka sifat-sifat yang terpuji, yang mana yang kita mohon daripada Allah Ta'ala, daripada surah Al-Baqarah tadi, yang kita minta, Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Itu doa. Ya Allah, limpahkanlah kepada diri kami sifat-sifat sabar dan teguhkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami ke atas golongan yang kafir. Itu doa yang kita minta. Saat Allah dah limpahkan dan anugerahkan sifat sabar ke atas diri kita, maka melalui pemikiran akal kita yang kita hidup dengan saat ini, melalui fikrah akal kita, bagaikan tak logik, tiba-tiba yang bermusuhan dengan kita boleh jadi sahabat kita. Bagaikan macam mana kita nak lalui fasa yang mana kita boleh menolak kejahatan dengan kebaikan. Semua ini pertolongan daripada Allah SWT. Sebab itu saya kata, bicara tentang kesabaran ini bukan melalui akal tanpa ilmu. Mesti berasaskan ilmu Allah dan Rasulullah dan jaga bicara para alim ulama. Kita tidak akan mampu melalui fasa itu, melainkan pertolongan. Wa ma yulaqqaha illallazina sabaru, tidak akan dianugerahkan kepada orang yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji itu tadi, kesabaran terpuji tadi, melainkan orang itu kesabarannya, Masya Allah Ta'ala, dalam pertolongan yang Allah Ta'ala telah pun anugerahkan kepadanya, illa zu hadzin azim, kecuali orang itu mempunyai keberuntungan yang besar. Macam mana keberuntungan yang besar? Dalam surah Ar-Ra'du ayat 23. Keberuntungan yang besar. Kenapa?
Kerana bicara orang-orang yang mengurus kesabaran dia adalah saat mana dia meletakkan keyakinan pada dirinya akan ditempatkan dalam syurga Allah Ta'ala. Soalan, kat mana syurga untuk orang-orang yang sabar? Syurga untuk orang-orang yang berpuasa dengan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini hadis yang selalu kita dengar dalam bulan Ramadan. Kat mana? Syurga Rayyan. Ini syurga untuk orang yang sabar. Yang dah dengar dah, saya dah kongsi pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kat mana kita akan dimasukkan syurga mana? Syurga Adnin. Syurga Adnin dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Maka nak kaitkan apa? Orang yang mana illa zu hadzin azim, yang mana dia mendapat keberuntungan yang besar. Kenapa? Dia meyakini bahawa saat dia boleh menolak kejahatan dengan kebaikan, berlandaskan ilmu Allah, berlandaskan pertolongan Allah, maka saat itulah Allah menyediakan ke atas orang itu syurga adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim ila akhir ayat. Masya Allah, tabarakallah. Maka dianugerahkan kepadanya apa? Syurga adnin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna ya Rabbi, rezekikanlah kepada kami ya Allah syurga yang Engkau tawarkan kepada kami saat kami menjadi orang yang berusaha untuk menjadi seorang yang penyabar. Tadi saya perasan satu ucapan. Teguh Azhar, waalaikumsalam, sempena malam nisfu Sya'ban. Saya minta maaf jika ada salah silap. Sama juga dengan diri saya. Semua sekali yang dikasihi Allah Ta'ala bersama dengan saya pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf dan sama meraihkan satu daripada malam-malam yang penuh keberkatan, itu malam nisfu Sya'ban ini. Banyakkanlah berdoa dan kita meletakkan satu kepahaman yang keyakinan. Apa dia? Ada 15 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Allah balighna ya Allah di syahrul Ramadan. Sampaikanlah kami semua ya Allah ke dalam bulan yang penuh keberkatan ini, bulan Ramadan. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, ini kaedah. Okey, baik, kaedah yang kita jumpa malam semalam, iaitu bila mana kita menyantuni seorang yang seperti orang minta sedekah apa tu, macam mana kita kena buat kat dia. Untuk satu ni kaedah ya, untuk mengurus kesabaran, untuk melatih diri kita menjadi seorang yang penyabar. Iaitu saat mana datangnya seseorang yang kita berasa tak selesa dengan dia, tetap kita senyum, bagi salam pada dia, tanya khabar. Dan sekiranya kita tak suka apa yang dia jual, keropok ke, tak nak bagi hadiah, tak nak bagi sumbangan RM1 kerana sekeping tisu tu ke apa semua, memang tak suka, jauh lagi kita bagi salam ataupun bagi isyarat terima kasih. Letak biasanya kita tangan kat sini kan, senyum, memang kita tak nak, dia pun maklum. Okey, bang, jangan herdik, jangan nak marah ke apa semua. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, ini kaedah. Assalamualaikum. Futuhullah alaik. Kaifala ya akhi, ma'ana al-khatib. Ini lecturer daripada UIA. Dia pernah ikuti program kursus saya, Professional Passion Practitioner Program, satu ketika dahulu. Ahlan ya akhi. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Yang risau dia boleh cakap Melayu. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Ini kaedah pula. Okey, baik, kaedah. Saya suka bincang bila tentang kesabaran. So, macam mana kita nak mengatasi setiap daripada kesukaran untuk mengurus kesabaran, kerana dia melibatkan emosi. So, macam mana kita nak uruskan emosi kita dengan kesabaran? Baik, sambung daripada ayat yang ke-35. Okey, ayat yang ke-35. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang ke-35. Dah masuk kan? Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hadzin azim. Fusilat 35, baik 36. Ini adalah kaedah. Bila mana kita nak mengurus kesabaran, saat itu emosi kita tergugat dengan suatu rasa. Tengok ayat yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika kamu mendapat hasutan, gangguan daripada syaitan,
dari sudut godaan, hasutan dan provokasi yang mana daripada sudut manusia yang terhasut oleh bisikan-bisikan syaitan itu, maka Allah Ta'ala kepada kita, Allah Ta'ala ajar kepada kita nazghun fasta'iz billah, dengan mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala, innahu huwas-sami'ul alim, kerana Allah sesungguhnya ianya maha mendengar lagi maha mengetahui. Suka saya ingatkan, untuk menguatkan kesabaran kita tak ada keupayaan sebenarnya. Saya ulang, untuk menguatkan kesabaran dalam diri kita atau untuk menjadi kita seorang yang benar-benar penyabar, sebenarnya kita tak ada keupayaan. Kita tidak ada keupayaan itu, melainkan kita mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Melainkan kita mendapat pertolongan daripada Allah. Sungguh itu yang sebenarnya kita nak minta sangat, supaya Allah Ta'ala rezekikan kepada kita kesabaran-kesabaran. Sebab sifat-sifat sabar ini, sebab kita tiada keupayaan, melainkan kita sebenarnya ditolong oleh Allah Ta'ala, berupaya untuk melalui satu fasa kehidupan. Okey, melalui satu daripada fasa-fasa kehidupan kita ini yang penuh dengan ujian-ujian tertentu, maka pertolongan daripada Allah yang kita mohon sebenar-benarnya. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mohonlah pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. So macam mana nak mohon pertolongan? Bila mana saat emosi kita terhasut saat itu, maka kita sebut apa? Kita dihasut, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berulang-ulang mohon ya Allah perlindungan daripadamu, ya Allah daripada syaitan yang direjam. Ataupun kita tahu kalimah-kalimah a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun pun boleh. Atau apa sahaja yang kita tahu dengan perkataan-perkataan daripada situ merujuk kepada mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Maka kita lazim mendengar perkataan yang biasa kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakin baca dengan sebaik mungkin, sebab kita saat itu terhasut. Baik saat kita diprovokasi oleh seseorang di hadapan kita, dia provok dia dengan perkataan, dengan tulisan apa semua sekali, kita tak nak terjebak dengan provokasinya itu, kita mohon berlindung daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Saat ledakan kemarahan itu keluar, saat itulah syaitan akan bersama dengan kita. Seperti mana kisah yang Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Malam saya dah kisahkan, dah diceritakan bagaimana Rasul Muhammad SAW meninggalkan Sayyidina Abu Bakar saat dia meletakkan, meluahkan perkataan dia yang marah kepada orang yang mati hamun dia. Maka dia setelah 3 kali diuji, dia diprovokasi, kali yang ketiga Sayyidina Abu Bakar meletakkan kemarahannya. Para Rasulullah dan sahabat yang lain terus meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Terkejut Sayyidina Abu Bakar tengok Rasulullah meninggalkan dia. Dia kejar balik Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan aku? Adakah kau marahkan kepada aku? Saat kau mendiamkan diri, saat dimarah tadi, dicerca tadi, kau mendiamkan diri pada malaikat turun dan membalas balik ucapan-ucapan cercaan daripada orang itu kepada orang yang berkata. Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Saat kau mula meledakkan kemarahan kau, maka syaitan berduyun-duyun datang kepadamu, maka aku tidak duduk bersama syaitan. Itu ya Rasulullah beritahu. Semua dikasihi Allah Ta'ala. Tengok dalam situasi kita sendiri. Tengok dalam situasi kita sendiri. Nak tanyalah terus terang, siapa yang bersama dengan saya sekarang ni, saat sekarang ni, ataupun saat dia akan mendengar video ini pada masa-masa akan datang esok ke lusa. Soalan, tanya sungguh-sungguh, siapa yang berada dalam sama dengan saya yang tidak pernah terjebak dengan jam? Siapa yang tidak pernah terjebak dengan jam? Lalu dalam perjalanan pergi kerja santai, okey, tak ada apa-apa je. Ada? Okey, hadirin. Kita ambil contoh mudah tu, jam sahaja. Apa yang berlaku kepada diri kita? Bila kita pandang dari satu sudut kefahaman tentang bila kita boleh menolak
kejahatan. Apa dia? Idfa' billati hiya ahsan. Bila mana kita boleh menolak setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Tolong fahamlah dari satu sudut skop yang lebih luas. Skop yang lebih luas, dan terbalik luar kita tengok dari sudut sana. Mungkin kalau faham satu sudut ayat ini, bila mana kita datang daripada orang luar, provok kat atas diri kita. Sekarang cuba lihat atas diri kita pula. Berapa banyak kejahatan yang ada dalam diri kita. Macam mana kita nak mengurus kejahatan yang ada dalam kita dengan kebaikan. Contoh dalam jam tadilah hadirin. Hari-hari terjebak dengan jam. Hari-hari terjebak dengan jam. Tak kira lah jalan mana, Federal Highway ke, Kesas ke, kalau dekat sebelah sana lah, sebelah KL ke, MRR2 ke, Ampang ke, mana yang biasa masuk dalam bandar, terjebak dengan jam. Apa yang keluar daripada perkataan? Apa yang berlaku kejahatan pada lidahnya? Sekiranya orang tu ciluk, sekiranya orang itu tak bagi ruang dia nak masuk, sekiranya orang tu melalui sebelah paling kiri, lorong kecemasan, atau apa sahaja, atau orang tu break emergency, atau apa sahaja menunjukkan saat itu kita dalam situasi itu, yang mana kita boleh lihat kejahatan yang ada dalam diri. Bunyi macam kasar kan, tapi itulah realiti. Apa yang keluar pada lidah kita? Hari-hari lalu dengan jam tu, dah 20 tahun dah lalu jalan tu. Hadirin bayangkan, mudah kita nak faham. Kalau kita lalu dengan sumpah seranah, seperti mana sahabat saya berjawab, Muhammad Aswad, Aswad jawab dah, sumpah seranah. Nak tanya siapa hadirin? Nak tanya kita sumpah seranah siapa sebenarnya? Bayangkan masa itu kita bawa kereta seorang-seorang. Berapa banyak perkataan bodoh kita bagi tahu kepada orang di hadapan itu. Dia dah celuk kita. Kita pun seranah dia. Seranah. Kita bawa kereta seorang-seorang. Dia dah celuk, pergi dah kelauh, dah ke belakang sana. Ke belakang pula. Pergi ke depan sana, dah hilang dalam pandangan. Kita masih lagi duduk seranah dia. Sekarang ini, lidah-lidah yang kita keluar dengan perkataan-perkataan yang Masya Allah, Tabarakallah ni untuk siapa? Ada agaknya yang ciluk kita tu dengar tak? Dari dengar memang dia berhenti lah. Memang bergaduh tengah-tengah highway tu lah. Sekarang dia dah pergi ke mana dah? Sekarang seluruh daripada cacian, sumpah seranah dan apa sahaja itu berlegar dalam ruang lingkup kita, dalam kereta kita. Pakar apa ni kata, positif Malaysia tu, Dr. Muhayya tu kan, selalu cerita tentang nilai positif. Apa yang berlaku pada diri kita? Kenapa kita mewujudkan semua dengan aura negatif dalam kereta kita sendiri? Seranah-seranah yang kita lontarkan itu dah tak kena kepada orang yang ciluk tadi, dah pun tertimpa ke atas diri sendiri. Bayangkan nak pergi kerja, sampai ke tempat kerja dengan muka ketat. Dengan muka ketat, kawan tegur pun, ni kenapa muka macam ni? Kau jangan main. Siap marah pula kat kawan. Kenapa? Kita duduk seranah orang, segala yang negatif dah tertimpa kepada kita. Kawan tegur kita, kita marah balik. Sebab kejahatan yang ada dalam kita terselah melalui lidah kita. Masya Allah, Tabarakallah, yang tertimpa ke atas diri kita. Santunilah dengan baik. Santunilah kita dengan baik. Allahu Akbar, Tabarakallah, sana khaliqin. So apa yang patut kita buat tadi? Baik, ini kaedah. Maka saat itulah, bila provokasi itu berlaku, maka saat itu santuni diri kita, mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab dalaman, dan kita mohon pertolongan, dan kita tidak mampu melalui semua fasa ini melainkan semua dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ulang lagi sekali, bicara tentang sabar bukan melalui akal tanpa ilmu, bukan melalui emosi tanpa ilmu. Mesti sandar kepada Allah dan Rasulullah. Mesti mengikut kaedah-kaedah yang diajar oleh para alim ulama. Baru kita akan jumpa jawapan berkenaan dengan kesabaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kena buat apa? Kena sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hatta nak baca Al-Quran pun Allah sebut fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apa dia? Bila nak baca Quran pun Allah suruh kita sebut, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kenapa? Ialah baca Quran. Ada tak orang mengajuk dengan sebab mengaji Quran? Ada.
Saya pun dah lalu dah fasa-fasa ni bila masuknya bulan Ramadan kan kita selalu buat khatam Quran kan. Majlis khatam Quran, ngaji sepanjang sebulan Ramadan itu ngaji Quran. Kan di antara yang kelompok-kelompok yang dia orang kumpulan-kumpulan tu ada di antara mereka tu kan baru nak bermula mengaji Quran. Bacaan dia pun masih lemah, tajwidnya tak ke mana, barisnya tak ke mana. Tiba kita pun tegur, bukan marah, tegur, bacaan dia begini. 2-3 kali tegur, marah. Kalau macam ni tak payah datang ngaji Quran lah. Sikit-sikit nak tegur, sikit-sikit nak tegur. Merajuk dia. Merajuk dengan ngaji Quran. Allah suruh baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Supaya kita bersabar untuk membicarakan kalamullah ini dengan sebaik mungkin. Kiranya kita ditegur, maka kita adalah orang yang berlapang dada, bersedia menerima teguran itu. Perlu tak kesabaran? Ya. Saat kita marah, diajar, ditegur, saat membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu baik, namun kita marah, kita kecil hati, merajuk, dah pun hilang nilai-nilai terpuji dalam diri. Kesabaran kita dah pun tercalar. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, jelas ya? Fasa yang keempat ini nak memahamkan bagaimana kita mampu untuk menolak kejahatan dengan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan daripada Nur Aidah. Panjang soalan tu. InsyaAllah nanti saya baca selepas program nanti, kuliah nanti saya baca, ada sempat saya jawab, kita jawab. Bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri daripada orang-orang negatif? Mengelakkan daripada orang negatif. Baik, ini antara kaedah yang saya gunakan. Kali ini boleh saya bagi jawapan. Ini antara kaedah yang saya gunakan ataupun saya share dalam training-training yang saya buat, program-program dengan professional passion, seorang yang mampu untuk menjadi seorang kesabaran, seorang practitioner yang mengamal. Bila pertama kita tahu orang itu memang selama ini dia adalah orang yang lemah akalnya. Macam mana orang yang lemah akal? Gini ya hadirin semua, nak kena faham gini. Bila pada orang itu banyak sifat negatif, maka dia adalah orang yang lemah akal. Mudah faham gitu ya. Baik. Sebab antara perkataan para penyair, para orang ilmuwan kata apa? Orang yang lemah akal ni, orang lemah akal ni yang termasuk orang tu bukan dia tak cerdik, dia cerdik, bagus, tapi lemah akal dari sudut emosi, suka provokasi, maka termasuk juga sebagai orang tak cerdik, orang bodoh. Okey, orang tak cerdik. Dia ni kalau kita nak caci, kita nak cela, tak ada manfaat. Bila kita diam dengan dia, itu adalah lebih bermanfaat. Dia lebih menyeksakan dirinya. Kita diam, dia kata ke apa semua, kita diam. Baik, antara kaedah, bila kita kenal orang ini, orang yang banyak sifat negatif, lemah akal dia, kerana tak boleh nak santuni orang dengan baik, dia rasa dia saja yang betul, macam dia saja yang best, macam saja dia yang wow, atau apa saja istilah yang kita bagi tahu kat atas diri dia. Kita tak lontarkan, kita faham diri dia begitu dan kita kenali. So bagi ruang, bagi masa. Ini kita contohnya berlaku dalam satu tempat kerja ataupun di kalangan kawan-kawan kita apa semua kan. Kita tahu dah dia sikap macam tu, setkan dalam minda kita awal-awal berapa minit kita boleh ruangkan masa untuk dia. Ini antara kaedah. Macam mana kita nak kekal diri kita dalam nilai orang yang boleh mengurus kesabaran, kekal positif dalam diri kita. Kita setting awal-awal masa yang limit, yang kita limitkan khas untuk dia. Berapa minit kita boleh bagi. Kita tahu dah perangai dia macam tu. Berapa minit. Baik, andailah kita kata bagi masa, kita naklah layan taklah sampai 2 minit kan, 1 minit melampau sangat. Baik, kita kata 5 minit. Kita setting dengan dia untuk 5 minit sahaja. Baik, bila dia berberitahu sesuatu perkara, usah menjawab, menjampuk, melawan, berhujah apa semua. Dia cerita bla 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 bla. Okey. Gitu. Okey. Baik. Cukup 5 minit. Minta maaf. Buat tengok jam ke apa semua. Okey, baik. Minta maaf. Minta diri, ada hal nak kena uruskan. Tadi aku bagi kau tak respon apa-apa pun. Rasanya tak patut respon kot. Biarlah. Kalau dia bercerita tentang orang itu begini. Tak apalah kot. Biarlah.
tanpa lain kali, atau apa sahaja alasan yang kita buat untuk kita tinggalkan dia, kerana para ilmuwan kata apa dia, orang yang lemah akal ini nak cela dia tak ada guna, nak caci dia pun tak ada guna, lebih baik kita berdiam, itu lebih menyeksa dirinya. Gitu. Baik, selama ini kita je yang sentak dengan dia, sekali ini biar dia sentak dengan kematangan kita. Okey, baik. Kaedah dia begitu. Bila dah kenal orang itu dengan sikapnya begitu, bila bertembung dengan dia, setkan masa berapa minit kita nak berhujah, nak ruangkan masa untuk dia tanpa kita berhujah, banyakkan diam, tidak mengiyakan kadar ya kot. Rasanya kena rujuk dulu kot. Bagi sesuatu yang menyebabkan dia berfikir balik apa yang dikatakan tanpa kita menuduh dirinya, kemudian minta diri, minta maaf, saya ada hal ni sikit, minta maaf ya, nanti kita jumpa lagi ke apa, Allah Ta'ala alam. Begitulah antara kaedah. InsyaAllah sekiranya benda itu diamalkan, dipraktikkan, InsyaAllah kita akan peroleh satu daripada jawapan dan meletakkan pada kedudukan kita ke orang yang lebih matang. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, semua yang bersama dengan saya, walaupun baru bersama, seperti biasa saya suka ingatkan baca Al-Fatihah untuk beroleh suatu kefahaman tentang ilmu yang kita bincangkan atau topik yang kita bincangkan, sabar itu cinta. Kesabaran terpuji ada waktunya. Okay. Dan banyakkan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan itu pada suatu kefahaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk kepada pasal yang keempat, iaitu daripada perbincangan surah Ar-Ra'du ayat yang ke 22, kemudian ayat yang ke-23, suatu jaminan dan motivasi Allah Ta'ala. Daripada ayat 22 tadi, orang yang beroleh keredaan Allah Ta'ala ini kerana atas kesabaran dia, pertama mengharapkan keredaan Allah, dia adalah orang yang mendirikan solat, kita dah bincangkan. Kemudian orang yang boleh menginfak jalan segala yang Allah rezekikan kepada dia dengan secara terang atau tersembunyi dengan sebaik mungkin. Kemudian orang yang boleh menolak kejahatan dengan kebaikan. Baik, empat perkara ini Allah Ta'ala bagi tahu, ulaika lahum uqbad dar, orang itu bakal mendapat kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik apa dia? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim ila akhir ayat. Itu antara semua yang bersama dengan saya, yang telah bersama dan baru bersama malam ni, boleh tengok dalam surah Al-Ra'du ayat 22, 23, 24. Ini motivasi yang Masya Allah, tabarakallah, memang terbaik lah. Kemudian bagaimana nak menolak setiap kejahatan itu dengan kebaikan, memang kena mohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dan daripada rujukan dia ayat ke-34 surah Fussilat, surah yang ke-41 surah Fussilat, ayat yang ke-34, 35. Kemudian kaedah dia adalah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ayat yang ke-36. A'udzubikalimatillahit tammat min ghadabi wa iqabi min syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Itu antara kaedah-kaedah yang kita boleh sebut. Dan insya-Allah saya akan ajar pula, saya akan kongsikan pula, minta maaf. Jarang guna ajar ni, minta maaf. Semua hadirin, semua orang yang bijak-bijak pandai, saya tak boleh nak ajar. Tak, saya boleh kongsikan sahaja, minta maaf salah sebut. Saya sudut perkataan ni banyak saya jaga tertentu kerana kita nak latih diri kadar kita boleh berbicara dengan bicara yang lebih baik. Kita kongsikan, insya-Allah saya akan kongsikan kaedah yang diajar oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So macam mana dalam fasa yang keempat tadi, iaitu nak menolak idfa' billati hiya ahsan. Kita nak menolak setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Kerana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah contoh yang terbaik, yang mana hadirin semua maklum apa yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana akhir daripada peristiwa yang berlaku dalam peristiwa di Taif tu kan, antara doa yang masyhur kan, antara Rasulullah sebut apa? Rabbighfirli liqaumi, Rabbighfirli liqaumi.
Wahai ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah ke atas kaumku, fa innahum la ya'lamun, kerana sesungguhnya kaumku itu tidak mengetahui hakikat sebenar kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Taif itu untuk apa. Tapi Rasulullah dikerjakan dengan begitu dahsyat seperti sirah yang telah kita maklum. Namun apa yang Rasulullah buat? Rasulullah angkat tangan dan berdoa, Rabbi ufirli liqaumi, ya Allah ampunkanlah ke atas kaumku, fa innahum la ya'lamun, kerana sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh yang utama yang kita boleh lihat. Namun ada kaedah lain yang mudah untuk kita faham macam mana kita boleh menolak kejahatan itu dengan kebaikan, sama ada kejahatan itu berlangsung daripada dalam diri kita sendiri atau datang daripada orang lain. Maka kadar itu sahaja pertemuan kita pada malam ini. Mohon maaf daripada saya atas segala kelemahan yang berlangsung daripada malam semalam atas teknikalnya, dan juga pada malam ini mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan ke atas diri kita dan rezekikan kepada kita kefahaman. Mohon maaf daripada saya zahir dan batin, dari sudut perkataan, perbuatan. Wabaligna Ramadan, ya Allah sampailah kami semua ya Allah kepada bulan yang kami tunggu, dan kami mohon keberkatan dari seluruh perbuatan yang kami lakukan, amal soleh yang kami lakukan dalam bulan Rejab dan Sya'ban ini. Terimalah seluruh amal soleh yang kami lakukan, walaupun dalam tempoh PKP ini ya Allah ada ruang untuk kami beribadah dengan sebaik mungkin juga ya Allah Ta'ala. Amin. Didiklah, tarbiahlah diri kami ya Allah semua agar menjadi orang yang ihdinas siratal mustaqim, berada dalam jalan yang engkau redai, jalan yang engkau kasihi, jalan yang engkau berkati, jalan yang benar dari jalan-jalan yang dilalui para anbiya, para salihin, shadiqin, sabirin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuha alifin warzuqna fahman nabiyyin wa ifuzal mursalin birahmatika ya rahimin. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga bertemu lagi, mohon maaf. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.